Okey, saya nak jawab. Ya, tajuk lain. Saya nak jawab tadi kesian kawan saya Asyik nak bertanya siapa yang boleh tolong jawab pasal batu sumpah. Saya demi semangat Borneo saya tolong sajalah. Saya cuba usahakan kalau ada. Okey, cuba saya tengok sini dari segi soalan Kota Kinabalu yang mengatakan kerajaan tadi dia jumpa saya kat luar, dia kata kerajaan persekutuan telah lupa dan sengaja mengubah fakta pada batu sumpah Keningau. Perkara-perkara yang dinyatakan pada batu sumpah berkenaan tidak pernah dikhianati. Malah ini ditemukan dalam perbahasan. Ya, masuk dalam Jadi beliau bertanya sama ada menteri itu jawab, jadi saya cuba jawablah. Bukan saja itu, malah dipelihara dalam perlembagaan persekutuan. Walau bagaimanapun, kenyataan bahawa batu sumpah yang terletak di Keningau, Sabah merupakan bukti perjanjian dan sumpah antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Sabah berhubung dengan penubuhan Malaysia adalah tidak tepat sama sekali. Ini adalah kerana penubuhan Malaysia adalah berdasarkan persetujuan yang telah dicapai antara pihak British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah pada ketika itu dikenali sebagai North Borneo, Sarawak dan Singapura melalui suatu perjanjian bertulis juga sama saya sebutkan tadi pada 9 Julai 1963. Jadi pada batu sumpah tersebut ditulis, pertama batu sumpah peringatan mengikut perlembagaan. Pertama, agama bebas dalam Sabah. Kedua, tanah-tanah dalam Sabah dikuasai oleh kerajaan Sabah. Biarlah saya habiskan dulu, minta jawapan, saya jawablah. Ketiga, adat istiadat anak rakyat Sabah dihormatkan dan dipelihara oleh kerajaan. Sebalik pula, Tuan Yang-Pertua, rakyat-rakyat Sabah di dalam interior bersumpah taat setia kepada kerajaan Malaysia. Pertama, batu sumpah yang terletak di hadapan Mahkamah Keningau telah didirikan pada tahun 60-an atas perjanjian di antara Parti Pasok Momogun yang diketuai oleh mendiang yang berbahagia Datuk G.S. Sundang, alias Datuk Gun Sanat Samson Sundang dan mendiang OKK Sodomon bin Gun Sanat dengan Kerajaan Persekutuan Malaysia untuk menghormati hak kebebasan beragama, adat istiadat anak rakyat negeri Sabah oleh Kerajaan Malaysia dan rakyat negeri Sabah. Penduduk bahagian pedalaman atas itu Keningau bersumpah taat setia kepada Kerajaan Malaysia. Okey, Kinabalu ya. Ya, sila. Ya, terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Menteri begitu kasih muka kepada Kota Kinabalu. Akhir-akhirnya ada satu menteri yang tanggung jawab supaya ini batu sumpah yang boleh dapat dijawab. Tetapi Menteri, saya mau bagi tahu bukan hanya atau di sini kalau kita lupa karena ada perkataan kita yang missing lah, ada missing karena dalam batu sumpah di dalam itu yang syarat itu yang itu sentence sana ada satu kerajaan Malaysia jamin tiga perkara itu. Jadi dalam tiga perkara ini tadi kita sebut itu betul. Jadi tapi Menteri apa yang saya buat suaran ini di dalam parlimen yang begitu serius kerana ni batu sumpah ialah orang asal dalam pendalaman Malaysia Sabah angkat ini batu sumpah jadi dia punya constitution perlembagaan jadi yang dia orang yang boleh nampak smell dan touch itu yang boleh nampak. Jadi ada satu seremoni tiap-tiap tahun dijanji istimewa ada satu seremoni di batu sumpah sana oleh dia orang punya high priest oleh orang asal. Jadi Menteri apakah saya bagi tahu ini batu sumpah maka sudah kena lupa pula dalam kitab history di buku pun langsung tiada sebut dalam ini batu sumpah kerana ini satu yang menjadi satu hormat kepada orang asal. Jadi saya mau tanya Menteri, apakah langkah-langkah ambil oleh kerajaan persekutuan untuk kasih kembalikan itu syarat-syarat itu kerajaan Malaysia jamin itu yang penting. Sekarang rakyat tanya kenapa itu batu sumpah itu kena ubah, kenapa hilang?
Ya, ya, jadi saya tak sekarang perlu itu diulang batu sumpah soalan, di saya Keneo tahu. itu yang palsu punya, bukan yang betul punya. Biar Sekian, saya Tuan jawab. Presiden. Saya menjawab bukan dari segi fizikal batu sumpah itu. Saya menjawab berdasarkan apa yang ditulis di batu sumpah itu yang dijadikan pengisian untuk dinyatakan dalam perlembagaan. Di sini saya nyatakan bahawa kenyataan bahawa kerajaan persekutuan tidak memelihara hak-hak negeri Sabah di bawah perjanjian Malaysia adalah tidak benar. Ini kerana berdasarkan kepada perjanjian Malaysia, Akta Malaysia, apa yang tertulis di batu sumpah tersebut pada tahun Akta Malaysia pada tahun 1963 serta peruntukan perlembagaan persekutuan negeri Sabah diberikan beberapa kedudukan istimewa dari segi kuasa perundangan dan eksekutif berbanding dengan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Di samping kedudukan istimewa anak negeri Sabah yang turut dilindungi di bawah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Antara kedudukan istimewa yang diberikan kepada negeri-negeri Sabah dan Sarawak juga yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan adalah berkenaan dengan immigration, kewarganegaraan, perwakilan negeri-negeri Sabah dan Sarawak dan parlimen, bidang kuasa mahkamah di negeri-negeri Sabah dan Sarawak, tanah, kerajaan, tempatan, pengagihan kuasa perundangan, kuasa eksekutif negeri-negeri Sabah dan Sarawak ke atas perkara-perkara dalam kuasa perundangan negeri-negeri tersebut. Perkiraan khas mengenai keuangan, agama, bahasa dan kedudukan istimewa anak-anak negeri Sabah dan Sarawak, kelayakan kemastautinannya untuk menjalankan amalan di hadapan mahkamah di dalam negeri Sabah dan Sarawak, iaitu dengan izin residence qualification to practice before court in Sabah dan Sarawak, turut dijamin adalah constitutional safeguards dengan izin ya, yang memperuntukkan bahawa apa-apa pindaan terhadap keistimewaan yang diberikan kepada negeri-negeri Sabah dan Sarawak tidak boleh dipindah tanpa persetujuan negeri-negeri tersebut. Jadi dalam hal ini Tuan Dipertua, perjanjian bagi menubuhkan sebuah persekutuan yang dinamakan Malaysia telah ditandatangani antara pihak-pihak yang saya nyatakan tadi. Jadi saya sebenarnya kalau nak cerita panjang, tapi memadailah Yang Berhormat Kota Kinabalu apa yang dihasratkan di hati yang ada tertulis di batu sumpah itu memang sudah terbuku di dalam perlembagaan. Jadi saya rasa ini Sabah punya hal. Saya nak sambung soalan lain lagi.